Hadis Nabi SAW, bila kamu mati, Nabi pesan sungguh-sungguh. Sebab itu kita kena tumpuan 3 perkara ni dalam hidup kita. Kalau 3 perkara ni tak ada, jangan mati lagi. Soalannya macam itulah, takut untuk mati. Hitung 3 perkara ni. Yang pertama Nabi sebut sedekah jariah, sedekah jariah. Sedekah ada yang jariah, ada yang tariah. Maksud sedekah jariah, jariah maksudnya berjalan. Sedekah yang mana meninggal tetap berjalan pahalanya sampai waktu kita dibangkitkan dalam mahsyar kelak untuk dihisab. Sedekah jariah contohnya wakaf. Contohnya sedekah kita untuk ditanam di dalam surau ataupun di dalam masjid. Memang tak ada nama kita. Kalau nak tulis tu penuhlah dinding. Setiap orang sedekah ada nama dia. Tetapi nama dicatat oleh Allah melalui malaikatnya. Masya Allah. Sedekah jariah ini sedekah yang selalu berjalan, mengalir pahalanya. Sedekah yang tidak jariah contohnya kita berikan kepada orang, dapat pahala masa itulah sedekahnya. Kita beri keperluan sekian-sekian. Kita bagi sedekah berupa duit yang kali saja untuk kegunaan hari itu saja contohnya. Tapi bila kita wakaf kepada surau atau masjid, ia akan mengalir sampai bila-bila, ibarat air yang mengalir. Subhanallah. Seterusnya Nabi sebut al-ilmu yunfa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ada orang kata, ustazah, untunglah ustazah ngajar ceramah sana sini, ustazah bagi ilmu yang bermanfaat kepada orang. Seolahnya golongan yang kedua ni adalah golongan untuk orang-orang tertentu saja, pada orang alim yang ada ilmu. Sebenarnya ini salah faham yang besar masyarakat kita. Bila Nabi sebut tentang sesuatu amalan, Nabi jukan untuk semua, bukan untuk dikhususkan kepada golongan tertentu saja. Ilmu yang bermanfaat ni ibu-ibu sekalian, semua ibu-ibu ada ilmu yang bermanfaat. Di sana mungkin ada orang yang pandai menjahit baju. Daripada ilmu menjahit baju tu, dia pun ajar pula kepada seorang yang lain. Mai mak Cina ajar kamu jahit baju elok-elok. Lepas tu kamu ambil daripada upah tersebut, kamu boleh tanggung anak-anak kamu. Pahala mengalir, ilmu yang memberi manfaat dunia dan juga akhirat. Kemudian kita pun meninggal dunia. Ibu ni pun dia jahit, dia besarkan anak. Anak dia ni pun berjaya, ada masuk tahfiz. Nampak tak betapa besarnya ilmu yang kita mengalirkan, kita ajar secara percuma dan sebagainya, atau ajar dengan upah dan sebagainya, tetapi dengan hati yang ikhlas. Dan ramai juga orang tak faham, ibu-ibu sekalian. Saya tengok ramai kaum muslimat tu, saya banyak tuju ibu-ibu, boleh ya? Kan muslimin koci hati, napa ustazah tak sebut pasal dia, ni kita sebut. Kan panas hati pula sebut pasal suami kan. Masya Allah ibu-ibu sekalian, ibu-ibu ada ilmu pengurusan rumah tangga. Tolong turunkan ilmu pengurusan rumah tangga kepada anak-anak. Ilmu ini tidak ada orang lain boleh beri melainkan seorang ibu ataupun seorang ayah. Pengalaman saya handle masalah rumah tangga, perkahwinan muda-mudi yang bercerai 3 bulan kahwin, setahun kahwin, 2 tahun kahwin, tak boleh kekal lama. Antaranya kegagalan tidak adanya ilmu pengurusan rumah tangga. Sebelum ni saya kerja peruncaan rumah tangga ya. Sebab itu saya boleh faham, saya tahu statistik buat kenapa masalah rumah tangga sekian-sekian. Ada suami cakap, ustaz saya dah tak boleh sabar dengan isteri saya. Berapa tahun kahwin, baru je 3 bulan. 3 bulan dah tak boleh sabar. Kenapa? Saya ingat rumahku syurgaku, rumahku nerakaku. Saya kata, kenapa encik sampai matu sekali, kan baru kahwin, sabar je lah kan sekian-sekian. Ustazah, saya tak sangka lah, saya ingat saya nikah dengan orang perempuan. Sekarang saya tak tahu saya nikah dengan apa. Kenapa dengan orang perempuan kat rumah tu? Tak pandai buat kerja rumah. Masak rupanya tak reti. Lipat kain pun besar kecil kantong baju tu. Jemur kain pun bergulung-gulung, tak dikibasnya dulu. Basuh pinggan bertimbun-timbun baru nak basuh. Menyapu pun macam tak menyapu. Lelaki ni dibesarkan oleh ibunya dengan kemas, dengan teruk. Tetapi ramai mana di luar sana, saya nak ingatkan ibu muda sekalian, anak kecil-kecil sekalian. Sebab apa hari ini ibu bapa memanjakan anak, merajakan anak. Sebab itu Nabi sebut di antara tanda kiamat, lahirnya ibu melahirkan tuan.
Cak, anak ni bila buka mata je, baju dah siap digosok oleh mak dia nak pergi sekolah. Mak dah siap gosok tu. Okey, anak ni seronok lah. Okey, mak dah siap kapan? Anak ni sukalah makan. Okey, tak apa, tinggal pinggan tu pergi sekolah. Mak pun basuhkan pinggan. Lepas tu bila balik daripada sekolah, kamu pergilah, kamu penat kan belajar kan? Pergi rehat. Nanti mak masak, mak panggil makan. Dah siap masak, dah siap hidang, baru panggil anak. Lepas dah siap makan, tak apa, tinggal mak kemas. Kamu pergi buat kerja sekolah. Kita rasa anak tu penat. Akhirnya benda ni berterusan sehinggalah besar anak ni tak reti nak menguruskan pengurusan kendiri, urusan diri sendiri. Hari ini yang kita nampak masalah hari ni, sampai bila dia nikah besok. Saya tanya isteri ni, puan kenapa takkan puan tak pandai langsung nak urus rumah tangga? Tahu tak apa jawapan? Ustazah, daripada kecil sampai saya besar, mak saya yang uruskan. Jadi janganlah paksa saya nak buat kerja rumah ni. Lepas tu di sana ada pula suara yang kata kerja rumah ni semua kerja lelaki. Orang lelaki boleh terima tak? Boleh je. Allahu Akbar. Orang yang cakap boleh tu tak tahu buat ke tak tu. Ada pula yang cakap kerja rumah ngemaru masak, apa lagi menyapu rumah, sedia makan minum, gosok baju. Hanya semua itu kerja orang lelaki. Orang perempuan membantu saja. Saya fikir amboi. Yang orang perempuan dah besar gedabak nak buat kerja apa? Nak goyang kerja? Nak layan suami saja? Subhanallah, di sana ada perbincangan ulama berkenaan dengan pengurusan rumah tangga. Sebab itu Nabi ada bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap daripada kamu akan ditanya akan kepimpinanmu. Sambung lagi, seorang raja akan ditanya akan kepimpinannya, seorang rakyat akan ditanya akan kepimpinannya, seorang tuan akan ditanya akan kepimpinannya, seorang hamba akan ditanya akan kepimpinannya, hamba pun akan ditanya, seorang suami akan ditanya akan kepimpinannya, seorang isteri akan ditanya akan kepimpinannya. Maksudnya dalam bab rumah tangga, suami ada bab yang dia uruskan, isteri ada tanggungjawab yang perlu dia diuruskan. Lalu di sini para ulama bincang apakah seorang suami dan isteri. Lalu di sana sebagai kesimpulan panjang jangan tersebut, tugas suami dan isteri mengikut fitrah. Saya nak tanya, yang cantik lipat kain orang lelaki ke orang perempuan? Ada cakap laki. Orang cakap tu lipat tak kain. Saya pernah buat kursus kan. Kursus ni kursus untuk pasangan dah kahwin, ada 30 tahun kahwin, orang-orang tua lah. Saya minta, okey pakcik, nanti untuk sesi praktikal bawa 3 pasang baju masing. Lepas tu kita buat mula-mula grup lelaki dulu lipat kain. Lepas tu kan, saya kata tengok dalam kiraan depan dalam 1 minit ke 2 minit, macam tu lah, saya lupa. Lepas tu masing-masing kelang kabut lah ni lipat. Kita boleh tengok cara orang lelaki lipat kain, gulung-gulung je, besar kecil tak keluar. Kita kata pusingkan dulu, kita nak tengok dia lipat macam mana. Lepas tu kita buat pula, okey sekarang grup pula lipat kain, masing-masing lipat baju pasangan masing-masing lah. Bila isi lipat, boleh atas angin je, letak macam dia tebal roti canai. Dia punya terror tu boleh pula elok kiri kanan, subhanallah. Masa ni kata, ustazah kami surrender, kami tahu isi kami memang hebat, mereka dah urus lama rumah tangga, ya Allah. Jadi kalau bab lipat kain ni contohnya, siapa yang lebih natural buat, siapa yang fitrahnya lebih mahir, siapa? Orang perempuan. Kalau jemur kain, orang perempuan juga. Kalau masak, memang ada perempuan lelaki. Saya sebut macam ni bukan saya kata orang lelaki tak boleh jemur kain, lipat kain, batinggan apa semua. Lelaki yang melakukan hal tersebut, dia mengikut sunnah Nabi SAW. Tapi saya nak cakap, jangan sampai kita orang perempuan bila dengar orang ni semua kerja orang lelaki ni, kita pun mendabik dada seronok. Bang, saya tak buat kerja, awak jangan nak marah lah, sebab ustaz tu kata, ustazah tu kata, ni kerja awak ni, saya tolong tak nolong, awak tak boleh paksa. Ini akhirnya akan membuatkan perpecahan hati, akan membuatkan rasa terluka, seolahnya semua dihempuk pada
suami dan sebagainya. Tetapi memang di sana ada lelaki langsung tak nak bantu, semua serah isterinya. Percayalah, kita sedang menghimpun pahala sabar, dan mungkin pahala kita duduk lipat kain, lipat baju, jemur kain, menyapu, itulah yang mengantarkan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab pekerjaan itu adalah rutin yang mana sangat menguji sabar.